Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada pelajar-pelajar cikgu kelas 5 terbilang, 5 gemilang. Okey, diharap kamu sihat duduk di rumah. Okey, jadi dekat sini cikgu nak sambung pembelajaran kita walaupun musim PKP ni. Okey, cikgu harap semua sihat. Okey, dan ini je yang cikgu mampu bantu untuk mengajar kamu dari rumah. Okey, dan seterusnya macam biasa untuk mengajar kita punya menyambung silibus kita ni, cikgu gunakan buku kerja yang kamu dah beli. Okey, buku kerja yang kamu dah beli, rujuk balik buku kerja yang kamu dah beli. Diharap di akhir pembelajaran ini, selepas habis, kamu akan dapat melengkapkan buku kerja kamu. Melengkapkan buku kerja yang kamu dah beli tu. Okey. Jadi sekarang kita pergi pada getah asli. Okey, getah asli. Kalau kamu tengok buku ni, dia ada bagi soalan dan dia berikan jawapan. Itu yang cikgu sukalah. Okey, so kamu nampak apa bentuk soalan dan tengok macam mana cara dia menulis jawapannya. Okey, jadi sekarang kita lihat maksud bagi polimer semula jadi. Polimer semula jadi maksudnya ialah polimer yang wujud secara semula jadi dan bukan buatan manusia. Okey, semula jadi maksudnya kita boleh dapat di alam sekeliling, dan buatan manusia ni maksudnya dia dibuat dalam makmal, dihasilkan di dalam makmal ataupun secara industri. Macam tu lah, tu buatan manusia. Tapi apa yang kita nak belajar sekarang ialah polimer semula jadilah. Okey, sekarang saya rasa kamu faham maksud semula jadi dan juga buatan manusia ataupun sintetik. Nama lain ialah sintetik. Okey, sekarang kita lihat contoh polimer semula jadi dan monomer. Okey, sekarang kita lihat. Okey, kat sini ada perkataan polimer, ada perkataan monomer. Kat sini ada perkataan monomer, ada perkataan polimer. Okey, sebenarnya apa tu monomer, apa tu polimer, kamu dah tahu sebenarnya dalam topik yang sebelum ni, yang di depan-depan. Okey, sebelum dia jadi polimer, asalnya dia adalah monomer. Okey, apa maksud monomer? Monomer ini adalah unit-unit yang kecil. Okey, dia molekul juga, tapi dalam unit-unit yang lebih kecil. Okey, contohnya ni ada 6 unit molekul monomer. Okey, apabila monomer ini dicantumkan, apa yang berlaku ialah dia akan menjadi polimer. Monomer tu adalah unit-unit kecil. Bila unit-unit kecil ini dicantumkan, dia akan berubah menjadi polimer. So yang ini adalah monomer, yang ini adalah polimer. So nampak monomer dan juga polimer. Okey, sekarang kita tengok sama-sama. Ada beberapa bahan ataupun apa kita kata polimer secara semula jadi yang berada di alam semula jadi ni. Okey, contoh-contohnya. Okey, yang pertama ialah asid amino. Okey, so yang pertama ialah asid amino. Ini ialah monomer. Okey, ni monomer kan. Okey, so bila ditersambungkan dia akan jadi protein. Okey, dan seterusnya glukosa. Saya rasa semua orang tahu glukosa. Glukosa ialah gula. So gula ini, glukosa ini, apabila dicantumkan monomernya namanya glukosa, satu biji dia panggil glukosa. Satu unit satu biji satu unit. Bila dicantumkan dia akan jadi karbohidrat. Sama juga yang seterusnya, ini ialah isoprena. Ini ialah monomer bagi apa? Monomer bagi getah asli. So jelas So itu ialah nak ingatkan balik dan memperkenalkan semula pada kamu tentang monomer dan juga polimer. Okey, saya rasa mudah saja, tak susah pun. Okey, kalau tak jelas nanti kamu pilih PM cikgu lah. Tapi saya rasa semua mudah je ni. Ini bab ni mudah saja. Okey, sekarang kita lihat struktur getah. Okey, struktur getah bagi getah asli. Okey, dia terbentuk daripada monomer. Okey, getah ni ialah polimer asli
Nama monomer bagi getah asli ialah isoprena dan dia punya formula molekulnya ialah C5H8. Okey, C5H8. Okey, jadi macam mana nak menghasilkan polimer daripada monomer? Tadi cikgu dah sebut, nama prosesnya ialah pempolimeran. Maknanya ada banyak isoprena, kemudian isoprena tu kamu cantumkan dia, kamu gabungkan dia, dia akan jadi polimer getah. So tengok contoh di bawah ni. Okey, kalau kamu tengok dekat sini, dia ada kurungan. Nampak kurungan? Kurungan ini menunjukkan bahawa ini ialah satu unit monomer. Okey, ataupun satu isoprena. Okey. Kurungan ni menunjukkan satu isoprena. Dia sebenarnya, kalau kamu tengok kat sebelah tu, ni ialah isoprena. Dia satu molekul dia. Okey, isoprena ni juga kita kenali dia sebagai 2-metil but 1,3-diena. Kita dah belajar tentang penamaan. Benda pertama yang kita nak ambil kira kat sini ialah rantaian terpanjang dia. Sebab tu kenapa nama dia but. Sebab apa? Sebab ada berapa karbon? 1 karbon, 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon. Okey, kemudian yang kedua, macam biasa kita ingatkan balik di mana double bondnya. Kita ambil pada yang terendah. Okey, yang sini pun terendah, sini pun terendah kalau ikutkan kan. Tapi kenapa kita ambil daripada sebelah sini? Kenapa? Kerana kumpulan alkil yang terkecil pada karbon terkecilnya berada pada karbon yang kedua. So kita tak boleh kira daripada sini. So kita kena kira dari sini, ingat balik So ini ialah macam mana nak namakan dia. So nama isoprena, nama lain bagi isoprena ni ialah 2-metil but 1,3-diena. Yang ni kita dah belajar dalam penamaan penamaan alkena dulu kan. Okey, saya rasa kamu ingat balik yang kat depan. Okey, seterusnya, apabila berlaku proses pempolimeran, ni berlaku proses pempolimeran, apa yang terjadi? Banyak isoprena, sangat banyak isoprena yang ada, unit-unit isoprena bercantum. Sebab tu kalau kamu tengok, ni ada kurungan kan. So kurungan ini kalau kamu tengok dia ada apa? Dia ada garisan kat sini. Maksudnya apa? Garisan ini dia menyambungkan lagi dengan satu unit isoprena yang lain. Kat sini pun dia bercantum dengan unit isoprena yang lain. Sama, dia punya struktur dia yang kat sebelah kiri dengan sebelah kanan tu strukturnya macam ni. So dia bersambung. Ni dia bersambung lagi, unit yang sama, iaitu unit 2-metil but 1,3-diena. Sebab tu kenapa kalau kamu tengok kat sini dia ada kurungan. Kurungan ini menunjukkan bahawa ini adalah satu unit isoprena ataupun monomernya. So dia akan bercantum lagi kat sini monomer isoprena yang lain. Ni pun isoprena yang lagi yang kedua, yang ketiga. So sambungan ini akan jadi sangat panjang. Okey, saya harap kamu faham apa maksud polimer. So satu unit ialah monomer, satu unit isoprena monomer, kemudian cantumkan banyak-banyak isoprena, dia akan jadi polimer getah. Okey, so saya harap kamu faham maksud monomer, polimer dan polimer getah. Okey, seterusnya cikgu perkenalkan. Okey, apakah lateks? Okey, lateks ialah cecair seperti susu, diperoleh daripada pokok getah yang ditoreh. Ni dia susu getah. Ada orang panggil dia susu getah. Okey, warna dia cecair putih macam susu lah, warna putih. Okey, kemudian lateks ialah koloid yang mengandungi zarah-zarah getah yang tersebar dalam air. Okey, zarah-zarah getah yang tersebar dalam air. Okey, itu ialah lateks. Okey, jelas Okey, lateks ni senang cakap, kita kata ialah getah cair lah, susu getah dalam bentuk cair. Okey, so itu kita namakan dia sebagai lateks. Okey, terangkan mengapa lateks wujud sebagai cecair. Okey,
Zarah-zarah getah terdiri daripada polimer getah berantai panjang. Ini cikgu dah terangkan tadi tentang polimer getah berantai panjang. Polimer mesti dia rantai panjang. Dia mesti berantai panjang. Okey. Dan dia dikelilingi oleh membran protein, dan membran protein adalah bercas negatif. Okey. Dan daya tolakan antara zarah-zarah yang bercas negatif menghalang zarah tersebut bergabung atau bergumpal. Okey, cikgu terangkan dalam bahasa biasanya. Okey, kamu tengok kat sini. Kita ada ini zarah, kita panggil dia sebagai satu ni kita panggil dia sebagai apa ni? Kita namakan dia sebagai apa? Itu ialah getah lah. Ni ialah getah, satu unit getah, ataupun satu unit getah. Satu unit ini ialah structure bagi getah, ataupun gambar structure bagi getah. Bukan structure, apa yang kita panggil? Kita panggil dia sebagai ini ialah unit bagi getah. Kita panggil unit bagi getah tersebut lah. Okey, sekarang kita lihat getah tersebut. Okey, getah ini dia dalamnya, dekat dalamnya ni ada polimer getah. Dekat dalam ni dia ada getah. Okey, kemudian dekat luarnya, dekat luar zarah getah ni, polimer getah ni, ini kita panggil dia sebagai apa? Kita katakan dia sebagai membran protein dekat luar tu. Okey, so bagi zarah-zarah getah ni, dekat luar dia ni, dekat luar membran ni dia ada cas. Casnya ialah bercas negatif. So apabila satu zarah getah dengan satu zarah getah yang lain berjumpa, kemudian casnya sama, agaknya apa yang berlaku? Bila cas yang sama akan berlaku tolakan. Yang paling senang lah kamu nak bayangkan. Kamu pernah tak pegang magnet? Magnet. Bila satu magnet tu dia ada dua kutub kan? Apabila kutubnya tu sama, kutub magnet tu sama, agak-agak apa jadi? Dia adakah dia melekat? Dia tak melekat kan? Dia akan menolak antara satu sama lain. Sama juga macam zarah getah ni. Sama macam zarah getah ni. Zarah getah ni dekat luarnya ada cas negatif kan? Dekat luar membrannya ada cas negatif. Dekat sini pun ada cas negatif. So kalau kamu lihat, dua-dua adalah cas yang sama. Bila casnya sama, dia tidak akan bercantum ataupun dia tidak akan melekat kan? Apa yang berlaku ialah berlaku tolakan. Sama juga kalau kita bayangkan seorang lelaki dengan seorang perempuan, casnya sama ke tak sama? Kita bayangkan lelaki dengan perempuan tak sama kan? Seorang positif, seorang negatif. So dia akan tertarik antara satu sama lain. Tetapi kalau lelaki dengan lelaki, secara logik, secara alaminya, secara semula jadinya, bila lelaki dengan lelaki, adakah dia akan tertarik antara satu sama lain? Takkan. Dia takkan nak berpasangan lelaki dengan lelaki. Kalau nak buat lawak sikit ni lah, mungkin secara sekarang ada yang tak normal macam tu kan, tapi kalau ikut secara semula jadi fitrah alam, bila lelaki dengan lelaki, mereka takkan tertarik, takkan bercinta. Tapi dia akan bercinta lelaki dengan perempuan. Sama juga macam ni, bila casnya sama, dia akan menolak. Perempuan dengan perempuan, lelaki dengan lelaki, dia akan menolak, dia takkan berkahwin. Macam tu So sama juga macam zarah getah. Panjang cikgu terangkan ya. Sama macam zarah getah, casnya sama, maka dia akan antara satu zarah dengan zarah yang lain, dia akan menolak antara satu sama lain. Seterusnya, so polimer getahnya dia berada dalam membran ni lah. Macam yang kamu tengok dia punya labeling dia kat situ. Seterusnya, so faham kenapa dia wujud dalam bentuk cecair? Sebab dia berlaku tolak menolak. Nanti cikgu akan terangkan di bawah macam mana boleh berlaku penggumpalan. Macam mana boleh berlaku penggumpalan.
Okey, seterusnya kita lihat apakah penggumpalan latex. Latex dalam keadaan pepejal bertukar menjadi separa pepejal. Itu maksudnya berlaku penggumpalan. Penggumpalan ni sebenarnya kalau ada orang lain, orang-orang macam pendera-pendera getah ni, dia tak panggil penggumpalan, dia panggil getah jadi membeku. Tapi dalam bidang sains, bila kita sebut getah ni, kita tak kata dia membeku, tapi dia panggil menggumpal. Okey, apa sebab penggumpalan latex? Latex menggumpal sebab apabila asid metanoik, asid etanoik atau asid lemah yang lain ditambah ke dalamnya dan dibiarkan selama 1 hingga 2 hari. Maksudnya latex ini, kalau kita nak dia supaya menggumpal, menggumpal. Latex tadi asalnya dalam bentuk cecair kan. Ni cikgu lukiskan sikit. Cikgu lukiskan sedikit. Ni contohnya latex dalam bentuk latex lah. Latex dalam bentuk cecair kan. Bila kamu biarkan 1 hingga 2 hari, dia akan menggumpal. Kita bayangkan dia sebagai menggumpal. Ataupun orang-orang biasa yang orang tua kat kampung, dia panggil membeku. Dia membeku. Tapi kita tak guna istilah tu. Ingat, kita tak guna istilah membeku. Kita guna istilah menggumpal. Ingat, jangan salah kat situ. Cuma cikgu nak kamu nampak je, sebab tu cikgu sebut membeku tadi. Tapi istilah betul dia ialah menggumpal. Bila dia nak menggumpal dengan cepat, kita campurkan dia dengan asid. Contoh asid metanoik ataupun nama lainnya ialah asid formik, asid etanoik ataupun nama lainnya ialah asid asetik ataupun mana-mana asid lemah yang lain. Itu ialah kenapa latex boleh menggumpal. Sekarang kita lihat bagaimana latex menggumpal apabila asid ditambah. Kita lihat macam mana proses penggumpalan tu boleh berlaku apabila asid ditambahkan ke dalam latex. So lihat. Seperti yang kita tahu, asid dia akan membawa ion positif. Ion yang bercas positif. Dia dapat daripada mana? Dia dapat daripada hidrogen. Dia akan dapat daripada hidrogen. Hidrogen kan dia bawa cas positif. So, cas positif yang ada pada hidrogen tadi, ion hidrogen tadi, dia akan meneutralkan cas negatif yang ada pada mana? Yang ada pada zarah getah tadi. Kan dekat luar-luar zarah getah ni kan tadi dia ada. Dekat luar zarah getah ni kan tadi dia ada, dekat luar-luar ni kan asalnya ialah casnya positif kan. Casnya positif ni kan kat luar ni tadi, ni cas ni. Ni yang cikgu salah tunjuk tadi. Ni casnya negatif, cas negatif salah sebut tadi. Cas ni ialah cas negatif kan yang ada di luar zarah getah ni tadi. Bila kita masukkan asid, so kita telah menambahkan cas-cas positif dekat sini. Ni baru pasangan dia yang betul kan? Positif jumpa dengan negatif. Bila positif jumpa negatif, apa yang berlaku? Zarah-zarah tadi, cas yang negatif tadi, dia akan jadi neutral. Jadi apa yang berlaku? Zarah getah yang neutral akan terbentuk. Zarah getah yang neutral akan terbentuk. So jelas sekali lagi cikgu terangkan. Mula-mula dekat luar, dekat membran ni tadi ada cas negatif. Cas negatif. Kemudian bila negatif jumpa negatif, maka berlakunya tolakan. Bila kita masukkan asid dia bawa cas
positif. So charge positif ni tadi dia akan meneutralkan semua charge-charge negatif yang berada di luar membran tadi tu kan, yang berada pada membran kat luar tu. Ni membran luar ni kan. So dia akan neutralkan. Bila neutral, apa yang terjadi? Okey, apabila neutral dah tak berlaku dah tolak menolak ni tadi. Okey, bila dah tak berlaku tolak menolak dan neutral kan, tak ada tolak menolak lagi, apa yang terjadi? Akan berlaku pelanggaran antara zarah-zarah getah. Okey, bila dia dah neutral, dekat luar ni dah neutral, berlaku pelanggaran antara zarah-zarah getah. So apabila berlaku dia tidak menolak lagi kan, dia dah tidak menolak lagi antara zarah-zarah getah tadi. Apa yang berlaku? Dia akan berlanggar kan, berlaku pelanggaran kat sini. So bila berlaku pelanggaran, membran akan pecah. Okey, membran akan pecah. Bila membran pecah, okey, apa jadi? Okey, apabila membran pecah, cikgu teruskan lagi, polimer getah tadi akan terbebas. Okey, bila membran ni pecah, nampak tak membran ni pecah? Ni. Tadi kan mula-mula membran ni kan dia bulat, penuh kan? Okey, bila dia berlanggar, bila dia dah neutral, dia dah berlanggar. Mula-mula tadi masa dia bercas negatif, dia tolak menolak. Bila dia jadi neutral, dia telah berlanggar. Apa yang terjadi? Dia akan berlanggar-langgar dan menyebabkan membran menjadi pecah. Okey, membran tadi telah pun pecah. Okey, bila membran tadi dah pecah, apa yang berlaku? Semua polimer getah ni dah terbebas. Bila dah terbebas, dia menyebabkan berlakunya penggumpalan getah. Okey, so jelas. Okey, berlakunya penggumpalan getah dekat situ. Okey, saya harap mudah je. Okey, cerita dia senang je sebenarnya. Okey, cerita dia cikgu ulang lagi sekali. Okey, mula-mula kita ada ni getah, zarah getah. Dekat luarnya dia bercas negatif. So dia berlaku tolak menolak. Sebab casnya negatif, dia tolak menolak. Okey, lepas tu dia buat apa? Kita masukkan asid kan? Bila kita masukkan asid, apa jadi? Ni kan tadi negatif kan? Asid tadi telah bawa cas positif, jadi menyebabkan dia menjadi neutral. Okey, bila dah jadi neutral, apa jadi? Bila dah neutral akan berlakunya pelanggaran. Okey, perlanggaran dia berlanggar. Okey, panjang sangatlah. Berlanggar. Dia berlanggar antara satu sama lain. Bila dia dah berlanggar, apa jadi? So membran getah tadi akan pecah. Bila membran getah tadi pecah, apa berlaku? Akan berlakunya penggumpalan. Okey, so itu dia punya cerita dia, pendek je kan? Okey, cikgu rasa dah panjang video cikgu. So cikgu berhenti sampai sini dulu. Nanti cikgu akan sambung lagi dengan video yang lain untuk menerangkan tentang bagaimana kalau tadi kita masukkan asid kan, tapi bila berlakunya penggumpalan getah secara semula jadi, macam mana boleh berlaku. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.